Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera. Anda bersama saya lagi, Paman Naci, di channel Nasi Droid Box. Hari ini kita nak tengok berapa YouTube bayar untuk video yang mempunyai 278,000 lebih sikit view dalam channel saya. Alright, kita saksikan. Okay, sekarang kita tengok. Kita pergi ke YouTube Studio. Sekarang kita 2,592 subscriber dengan sebanyak 11,700 view sepanjang 28 hari yang lepas, peningkatan sebanyak 10%. Kita punya watch time menurun 4% kepada 746.4 jam, dan kita punya revenue untuk 28 hari hanyalah RM21.50. Okay, so sekarang macam topik yang kita cakap tadi, kita nak tengok berapa YouTube bayar untuk video yang mempunyai 278,000 lebih sikit dalam saya punya channel ni. Dan nampaknya ada perkembangan yang baik sikit. Looking good, your channel view are up 40% due to more interest in one of your older videos. Maknanya mereka masih lagi melihat kita punya video-video yang lama. So pertambahan 66 subscriber sepanjang 24 hari yang lalu, alhamdulillah. Dan ini kita punya real time view 1385 untuk sepanjang 48 jam. So hari ini 41 view daripada pukul 9 hingga pukul 10. Dengan kit search solo masih lagi. Kit search belanja solo dengan masih lagi mempunyai 1070 masih lagi di hadapan. Maknanya video kita yang kit search yang kita nak buat rujukan ni masih lagi ditonton walaupun selepas setahun lebih. Jom kita saksikan dia punya analitik. So sekarang kita berada di video kit search belanja solo. Untuk tempoh 48 jam. Untuk tempoh 48 jam hanya 1070 saja yang menonton, dan sekarang ini sebanyak 35 tontonan sedang ditonton. Daripada pukul 9 malam hingga 10 malam. Dan dia telah dipublish pada Disember 5, 2019 hingga Februari 23. So ini kita punya estimate 278,300 tontonan dengan 18,800 jam tontonan. Untuk video ini saja saya dapat 1,000 subscriber. Alhamdulillah untuk satu video ini saja. Dan kita punya estimate revenue revenue kita, saya akan tutup ini, kita akan tengok berapa yang kita dapat. Sebelum tu kita pergi tengok kita punya key moment for audience retention. Okay, key moment untuk audience retention ini agak penting juga untuk kita buat kajian tentang video-video yang kita dah buat. Average duration view 4 minit 3 saat dengan average percentage 32.5%. So itu serba sedikit kita punya key moment untuk audience retention. Kita saksikan pula untuk dia punya reach. Untuk reach kita dapat daripada video ni 3.4 juta retention impression. Maaf saya 3.4 juta impression. Maksud impression di sini ialah sebanyak 3.4 juta daripada sistem YouTube untuk memberi cadangan kepada semua pengguna-pengguna YouTube.
sebanyak 3.4 juta diberikan cadangan kepada semua. Hanya 6.4% sahaja yang klik daripada 34 juta tu. 6.4% saja yang klik video tersebut, iaitu sebanyak 278,300 tontonan. Okey. Saya nak tengok akan pada anda di sini. Traffic source YouTube search, ya. Maknanya dekat sini adalah kata kunci. Dia punya keyword. Keyword dia penting dalam kita meletakkan kita punya tajuk untuk tajuk kita punya video. So, kit search belanja solo gitar Isabella. Antara keyword yang paling penting sekali ialah kit search. Saya buat pun dalam capital letter, dalam huruf besar, kit search. Sebab saya tahu kit search mempunyai fan base yang sangat besar. Bukan sahaja dekat Malaysia, tapi dekat Nusantara lah kalau tak silap saya. Sebab saya pun ada dapat komen daripada orang Singapura, daripada orang Brunei. Lepas tu 19.1%. Maknanya bila siapa-siapa yang type kit search dalam search YouTube punya kolom, akan keluar saya punya video. Dan 19.1% daripada 3.4 juta tu dia klik daripada situ. Dan kit search gitar solo, kita tahu kit search ni dia adalah pemain gitar utama, lead gitar untuk kumpulan search, ya. Jadi ada juga saya masukkan solo gitar, ada perkataan solo gitar di situ, dan kit search solo gitar. So dua-dua kombinasi keyword yang amat penting untuk video ini. 6.5% kita dapat daripada situ, daripada dua keyword ini. Dan solo Isabella search, saya juga ada masukkan topik tajuk Isabella dekat situ. So maknanya siapa-siapa yang type untuk cari lagu Isabella, akan keluar juga saya punya video. Alright. Kita ada lagu Isabella dan kit search solo. So kalau kita buat, kita try. Kita buka baru. Kita buka YouTube baru, kolom baru, dan kita type dekat sini kit search solo Isabella. Keluar abang kita punya gitar solo Isabella daripada otai kita sendiri, Big Kit Official. Dia ada official punya channel untuk Abang Kit kita. Abang Kit Search pun ada channel. Saya pun dah subscribe dah. Anda boleh subscribe. Okay. Kit Search Big Kit Official. Alright. Banyak lagi. Kit Search solo Isabella clear version 44,000 satu tahun yang lepas, 148,000 satu tahun yang lepas. Dan ini video saya. Okay. So Kit Search belanja solo gitar Isabella kat rehearsal soundcheck concert 11, 276,000 satu tahun yang lepas. Nasir Droidbox. So bila siapa-siapa tekan saja Kit Search solo Isabella, memang akan keluar daripada Abang Kit punya dululah, sebab dia punya lagu kan. Lepas tu saya jatuh nombor 3. So ini yang akan menyebabkan orang menonton video kita, sebab the suggestion daripada YouTube punya sistem algoritma. Kan nama dia kan. Saya pun tak berapa pandai nak sebut. Okay. So kita tukar lagi. Kalau kita tekan lagu Isabella, akan keluar lagu Isabella. Tapi saya punya lagu tak keluar lah. Saya punya video, ada juga video saya. Ada juga video saya kat sini. Kita tekan nama Isabella, ada juga video saya di tangga ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tangga ke 9. Ada kita punya video. Jadi kata kunci tu sangat penting untuk apa-apa video berkaitan dengan apa video yang topik yang anda buat untuk video anda. Keyword untuk tajuk video sangat penting. Boleh memainkan peranan. Alright? Run. Okey, sekarang
kita tengok pula daripada alright, seterusnya kita tengok audience. So daripada segi audience, kita unit viewer dia tak dapat nak bagi kita punya ni. Subscriber daripada video ini saja, saya dapat 1000 subscriber. Alhamdulillah So daripada sini kita nampak ni masa dia meletup graf ni. Sampai satu hari boleh dapat sampai 13,000 audience. Satu hari yang paling tinggi itulah. Satu hari 13,000. Lepas tu dia makin turun. 99.5% not subscribe. Inilah dia kan. Kita kadang-kadang kita berharap lah kadang-kadang siapa-siapa yang tengok video dan kalau mereka suka video tu, kita nak sangat kalau diorang dapat klik subscribe button tu. Itu yang kita cari sebenarnya. So 99.5% hanya mereka singgah dan tengok dan tak klik kita punya channel. Tapi alhamdulillah lah, sekurang-kurangnya mereka tengok kita punya video. Dan cuma kalau dapat mereka subscribe tu lah, lagi cantik lah kan. Okay, yang ini yang paling kita nak tengok sekali, revenue. Okay, ini yang kita nak cerita. Revenue kita RM84.96 selama setahun lebih untuk 276,000 lebih kurang 77 view. Hanya RM84.96. Saya ingin cerita pada anda tentang kisah video ini. Kalau anda tengok daripada segi dekat sini, daripada mula masuk tidak ada dapat duit first day 0 sen sehingga ke first 28. Bulan yang pertama saya tak dapat apa-apa bayaran sebab ketika video ini meletup, saya masih belum cukup syarat untuk menjadi program partner YouTube. So belum monetize lagi masa tu. Saya belum cukup 1000 subscriber dan saya belum cukup 4000 jam tontonan. Tapi lepas meletupnya video ini, 4000 jam tontonan saya sudah dilepaskan. Cuma belum dapat lagi daripada segi 1000 subscriber. Okay, so ada di antara komen dekat bawah video ni mengatakan bahawa wah, belum cukup 1000 subscriber, iklan dah masuk. Lepas meletup saja video ni, YouTube sudah masukkan iklan. Walaupun saya belum cukup, saya belum jadi program partner, tapi video yang meletup memang sudah boleh dimasukkan iklan. Tapi iklan itu siapa yang dapat duit? YouTube daripada penaja, sebab mereka nak tontonan, orang ramai menonton dan mereka masukkan iklan. Sebab rugi kalau mereka tak masukkan iklan walaupun belum monetize. Dengan jumlah tontonan yang banyak, kalau mereka tak masukkan iklan, YouTube rugilah. Dan siapa yang dapat? Okey, sekarang saya nak cerita. Lagu Isabella adalah satu produk yang mempunyai hak cipta terpelihara kan. Dia ada copyright dia kan. So sebelum untuk publish video ini, saya kena copyright claim. Alright. So bila kena copyright claim, kita kan dapat dia punya pilihan. Sama ada kita nak padam lagu tersebut, ataupun kita nak padam terus video tersebut, ataupun satu lagi yang saya dapat pilihan, kita berkongsi revenue dengan pemilik copyright tersebut. So katalah Isabella dimiliki oleh satu company. Company itu bila keluar dekat YouTube memang telah diletakkan hak cipta terpelihara. So kita tak boleh nak pandai-pandai. Dan saya pilih untuk share revenue dan memerlukan masa dalam lebih kurang, masa lepas kena copyright tu dalam satu hari atau 2 hari jugalah, baru diluluskan untuk dimonetize. Okay, maknanya sebelum saya monetize, iklan yang masuk, duit akan pergi kepada pemilik copyright tersebut dan YouTube. Okay, so sebaik saja saya punya channel sudah dimonetasi,
dan telah diterima sebagai program partner, barulah start daripada situlah berapa jumlah video yang masuk, yang ditengok akan dikira. Sebab itu saya punya kalau anda lihat dia punya revenue dekat sini kosong walaupun sudah sebulan daripada ni, okey, daripada 4 Disember kosong sehingga ke the first 31st day pun masih kosong. Cuma boleh dapat pada ketika hari ke 33 baru dapat masuk 36 sen. Alright, faham okey, itu kalau itulah akan benda yang akan terjadi jika anda membuat satu video dan mengambil material yang telah mempunyai hak cipta terpelihara dan ada kena copyright claim. Dan kalau misalnya kata anda pemilih untuk berkongsi revenue dan dibenarkan oleh pemilik tersebut, maka kita boleh dapat juga hasil dia ya. Tapi saya nak cerita juga so maknanya lepas sebulan saya monetize lebih kurang dalam 5 Januari saya diterima sebagai program partner. Selepas itu baru saya monetizekan, onkan switch monetize untuk video ni, baru saya dapat masukkan duit ya. So 276,000 kenapa dapat RM84.96 je? Alright, dekat sini kita cerita. Ini playback base CPM ini adalah bermaksud berapakah jumlah bayaran yang dibayar oleh penaja kepada YouTube untuk setiap 1000 tontonan yang ditonton sampai ke iklan yang pertama. Okey, cukup sekadar iklan yang pertama, dan kalau misalnya kata di iklan kedua, biasanya dia akan lebih tinggi dia punya CPM ini. Jadi dia bergantung dekat situ cara dia punya pengiraan dia tersebut. So sebab playback CPM ni bergantung kepada video masing-masing dan nilainya tidak tentu tidak terhad, tidak tetap, bergantung pada video masing-masing. Okey, saya pun tak faham dia kategorikan video yang macam mana yang boleh dapat nilai yang tinggi atau nilai yang rendah. Tapi untuk video ini RM4.62 dibayar oleh penaja kepada YouTube untuk 1000 tontonan yang capai ke iklan. Sama ada dia tengok iklan, dia skip iklan sampai ke iklan kat situ. Okey, alright. So RM4.62 playback CPM untuk 1000 tontonan yang dibayar oleh penaja kepada YouTube. RPM 31 sen ini pula, inilah nilai yang saya terima untuk video ini setiap 1000 tontonan yang sampai ke iklan. Faham Boleh faham Okey. 31 sen untuk 1000 tontonan. Ini antara yang paling rendah Ini antara yang paling rendah. Sebab apa? Sebab tadi kan saya cakap kita berkongsi revenue dengan pemilik asal hak cipta terpelihara lagu Isabella tersebut. Ada satu nama company dan dia dapat bahagian dia. Okey, biasanya kebanyakannya mana yang saya tahu, YouTube akan ambil 50%, setengah daripada nilai yang penaja bayar untuk setiap video. So maknanya kalau dalam kes ni RM4.62, 50% dia tinggal RM2.31. Okey, 50% RM2.31. So bila saya dapat 31 sen, maknanya daripada RM2.31 tu saya dapat 31 sen sahaja. Yang RM2 lagi tu akan diserahkan kepada pemilik asal material hak milik cipta terpelihara ini. Company yang mempunyai hak milik untuk lagu Isabella ini. So RM2 untuk setiap 1000 tontonan bagi kepada mereka. So anda kira 270,000 untuk 1000 tontonan. So 200 bagi 1000, so dia jadi 270 lebih kurang kali 2, 270 kali 2, 250 500, 70 20 20 dalam 5
540, 500 setengah lah, bagi kira macam tu. 500 setengah. Dalam lebih kurang anggaran 500 setengah pergi ke company yang mempunyai hak milik cipta terpelihara lagu Isabella. Saya dapat RM84.96. So kalau campurkan 500 setengah campur dengan 84, 85, 500 setengah, 600, dalam 630 macam tu. 630 untuk 270,000 punya tontonan. Ya? Yeah? Boleh faham kan? Alright. Itulah kisah dia. So kita nak buat video yang ini mungkin sebab kita ada kit search, kita ada lagu Isabella, kita ada solo gitar. 3 faktor ini yang menyebabkan dia meletup, dan dia membantu saya untuk mencapai 4,000 jam tontonan dan untuk mempercepatkan saya punya proses monetasi dan untuk jadi program partner YouTube. Okay? So itulah, demikianlah saya yang boleh saya ceritakan kepada anda. Tentang cara pembayaran YouTube untuk kita punya video. So CPM, RPM ini masing-masing berbeza mengikut video masing-masing. So kalau saya bagi contoh, kita pergi tengok video yang lain. Saya punya video yang paling banyak kedua adalah video ini untuk yang ni. So kita tengok untuk yang lifetime Untuk lifetime, ya ini tak boleh juga. Ya ini langsung tak dapat apa-apa. Kemudian panik, walaupun dia 17,000, anda tengok walaupun dia 17,000 tontonan, saya cuma dapat RM1.42 saja. Dia punya revenue dia yang dibayar RM5.59, tapi yang saya dapat untuk setiap 1,000 8 sen, saya dapat RM1.42. Okey. Contoh ketiga, kita tengok Asian E58 drone first flight ni. So daripada 14,000 kita dapat RM22. 14,000 RM22. Okay, 103 subscriber. So itulah dia kita punya perkongsian pada hari ini. Kalau panjang sangat, saya minta maaf. Jadi harap dapat memberikan sedikit sebanyak mana maklumat dan penerangan kepada mereka-mereka yang baru nak mula-mula buat YouTube, dan kepada mereka-mereka yang sedang masih gigih untuk mengejar 4,000 jam tontonan, 1,000 subscriber. Teruskan perjuangan anda, jangan putus asa. Rezeki daripada Allah Ta'ala, kita ikhtiar. Okay. Sekian dulu daripada Paman Aceh untuk channel Nasi Dry Box. Selamat maju jaya, stay safe, dan untuk besok kita akan tercipta sejarah vaksinasi untuk COVID-19 oleh Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin. Semoga ini adalah langkah pertama kita untuk kita kembali kepada kehidupan yang dahulu, dan sama-sama kita ambil iktibar dan cubalah sama-sama kita memberikan kerjasama untuk kita sama-sama berperang lawan penyakit ini. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga semuanya sihat sejahtera. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.